Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi pelajar-pelajar tahun 5 yang saya sayangi. Bersama anda, Cikgu Maksyif. Walaupun kita mempunyai pelbagai jantina, sama ada lelaki atau perempuan, kita kena belajar kaedah-kaedah jahitan. Sekurang-kurangnya, kalau kain kita terkoyak atau nak buat sesuatu, kita sudah ada panduan, ada pengalaman. Jadi walaupun dalam kelas saya ni ada murid laki-laki, dah tentulah, dan tentu anak murid perempuan, tak kisah. Yang penting kita sama-sama belajar pada hari ini jenis-jenis jahitan. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar 4 jenis jahitan, iaitu jahitan kia, jahitan jelujur halus, jahitan jelujur kasar, jahitan insang pari, jahitan sembat, dan jahitan silang pangkah. Kita akan cuba belajar setiap satu jahitan melalui 2 kaedah, yakni kaedah menggunakan kain dan juga kaedah menggunakan kertas. Pelajar-pelajar boleh pilih mana yang senang. Nak guna kain pun boleh, nak guna kertas pun boleh. Kita akan tunjukkan satu persatu pada hari ini. Pada akhirnya nanti kita mengetahui ada 6 jenis jahitan. Cukup. Dan latihan kita ialah kita akan pilih sekurang-kurangnya 3 jenis jahitan yang kita cuba jahit dan kita lekatkan dalam buku pada akhir pembelajaran. Tapi sebelum tu, kita hendak belajar jenis jahitannya terlebih dahulu. Okey murid-murid ya, selamat belajar dan selamat menonton video tutorial yang cikgu sediakan. Jom. Jahitan kia biasanya digunakan untuk memulakan dan mematikan jahitan. Okey. Ingat kita mesti menjahit dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Okey. Langkah pertama, masukkan jarum ke A dan keluarkan ke B. Okey. Masukkan kembali ke A dan keluar ke B. Ulang langkah tadi, masuk ke A, keluar ke C. Masukkan ke B dan keluar ke D. Seterusnya masukkan ke C, keluarkan ke E. Masukkan ke D, keluar ke F. Masukkan ke E, keluar ke G. Seterusnya masukkan ke F dan keluarkan ke G. Masukkan ke G, keluar ke H, ke I. Okay, sekiranya kita ingin mematikan jahitan kita ulang langkah pertama tadi. Masuk ke H dan keluar ke I. Masuk sekarang semula lagi sekali dan keluar ke I sebalik. Bolehlah kita potong lebihan benang.
jahitan jelujur kasar digunakan untuk mencantum 2 keping fabrik ataupun lebih. Okey, mulakan dengan jahitan kia. Masuk di lubang A dan keluarkan jarum pada lubang B. Okey, tarik. Tinggalkan benang lebih kurang dalam 1 inci dan masukkan semula jarum dalam lubang A dan keluarkan pada lubang B. Okey. Semasa kita menarik jarum, kita tarik juga benang yang tadi tu supaya dia tidak tertanggal ya. Okey. Okey. Kemaskan benang yang kita gunakan. Okey, kita teruskan jahitan. Masukkan daripada lubang B, keluar pada lubang C. Sambil kita menjahit, kita kemaskan jahitan kita. Okey, seterusnya D pada E. Okay. Tarik F pada G. Maklimah buat jelujur kasar ya. Baik, Maklimah buat jahitan kia dulu. Jahitan kia ni seperti yang kita dah belajar. Kita akan cucuk tempat yang sama ulang-ulang. Ini Maklimah kemaskan. Kalau tertarik benang, kita kemaskan dulu. Lebihkan kat belakang ni. Lepas tu macam ni. Kita cucuk semula 2 kali atau 3 kali. Baik, kalau Maklimah buat ni, Maklimah buat 2 kali. Ni dah matilah. Macam ni kira kain ni dah matikan dia punya jahitan. Baik, sekarang Maklimah nak buat jelujur kasar. Maklimah pegang kain macam ni. Maklimah cucukkan. Ikut je ni jahitan ni. Ni jelujur kasar. Keluar. Cucuk jarum bawah. Lepas tu kita keluarkan ke atas. Lepas tu cucuk bawah. Kalau kita rasa macam dah muat jarum ni dah panjang ni, kita tarik. Okey. Tu. Kemudian kita sambung lagi setakat kita nak sampai mana kita nak buat. Okey, jelujur halus ni digunakan untuk membuat kedutan ataupun sulaman. Juga sebagai jahitan pengganti mesin jahit ya. Okey, baik. Kita mulakan jahitan jelujur halus dengan jahitan kia. Masukkan mata jarum pada lubang A dan keluarkan pada B. Okey, tarik dengan cermat. Okey, tinggalkan lebih kurang 1 inci. Okey, masukkan semula mata jarum pada A dan keluarkan pada B sebagai pelengkap kia. Okey. Jahitan jelujur halus lebih kecil daripada jelujur asal tadi ya. Okey, baik. Kita masukkan jarum pada lubang B semula dan keluarkan pada C. Keluarkan pada C. Okey. Kemudian masukkan dalam D, keluar pada E. Okey, seterusnya ya. Sambil kita menjahit, pastikan kita kemaskan jahitan dengan menarik benang ya. Benang yang kita gunakan tu supaya dia tidak berkedut-kedut lah.
Jahitan ini digunakan untuk menjahit kelepek, menyembat kun dan menjahit dalam bahagian dalam collar dan pinggang. Jahitan ini kelihatan kecil, halus dan sangat rapat. Ini menyebabkan mata kita sukar untuk melihatnya di bahagian luar fabrik. Jahitan sembat biasa dimulakan daripada kanan dengan jahitan kia. Okey, mulakan kia kita. Okey, masukkan jarum pada lubang A dan keluarkan pada B. Okey, tarik kemas. Tinggalkan lebih kurang dalam 1 inci atau 1 cm. Kemudian kita masukkan semula pada lubang A ke B. Lagi melengkapkan kia. Okey, kemaskan kia. Okey. Kita akan mulakan sembat. Ya, biasa ni kita akan condongkan jarum kita. Ambil sedikit kain fabrik di bahagian belakang. Okey, condongkan, tarik ke depan. Okey, ambil lagi pada belakang sedikit, bawa ke depan. Ambil sedikit saja ya, supaya kita pastikan lipatan cantuman fabrik tu melekat. Okey, ambil belakang, bawa ke depan. Okey, kemaskan jahitan. Mulakan dengan jahitan kia dari kanan. Cucukkan jarum pada A dan keluarkan jarum pada B dengan mencondongkan jarum lebih kurang 30 darjah di bahagian bawah kelepek. Ulangkan langkah jahitan yang sama hingga habis. Jahitan insang pari digunakan untuk mengemas tepi fabrik dan juga sebagai jahitan perhiasan tampal hias pada fabrik. Jahitan insang pari dimulakan dengan jahitan jelujur halus menegak. Okey, baik, kita masukkan jarum ya pada lubang A. Kemudian kita keluarkan pada B. Dan kita tarik. Okey, kita tinggalkan lebih kurang dalam 1 inci. Kemudian kita masukkan pada C dan kita keluarkan pada D. Okey. Tarik dengan kemas. Okey. Kemudian bawa benang ke kiri dan masukkan jarum pada E dan keluarkan pada F. Okey.
jarum berada di atas benang ya. Okey, kemaskan jahitan. Okey, bawa. Okey, kita laraskan benang. Okey, bawa benang ke kiri. Okey, masukkan jarum pada G dan keluarkan pada H. Okey, nampak ni ya. Jarum berada di atas, benang berada di bawah. Dan kita tarik kemas. Okey, kita gancakkan fabrik kita. Okey, kita bawa lagi benang ke kiri. Okey, sambil tu kita kemaskan jahitan. Kita masukkan jarum pada lubang I dan keluarkan pada J. Pastikan benang berada di bawah jarum. Okey, kemaskan. Jahitan asas silang pangkah. Okey, baik. Kegunaan jahitan silang pangkah ini adalah untuk menjahit kelepek, lapik dan pita zip. Selain daripada itu, jahitan silang pangkah juga boleh digunakan untuk menjahit sulaman. Masukkan jarum A dan keluarkan mata jarum pada B dan tarik perlahan-lahan. Tinggalkan benang lebih kurang dalam 1 inci ataupun 1 cm. Kemudian untuk lengkapkan kia, kita masukkan semula pada lubang A dan keluarkan pada lubang B. Dan tarik mata jarum dan pegang pada hujung benang yang kita tinggalkan tadi. Okey, kemaskan kia. Kemudian masukkan benang mata jarum pada B ke D. B ke D. Okey, tarik pelan-pelan. Okey. Dan di bahagian atas ya. Okey, E ke F. E ke F. Okey, untuk lebih mudah, kita pusingkan fabrik kita. Okey. Dan kita teruskan jahitan. Okey. G masukkan dalam lubang jarum, ya. Jarum dalam lubang G dan keluarkan pada H. Okey, seterusnya
I ke J. Okey, kita laraskan benang. Okey, seterusnya K ke L. Tarik. Okey murid-murid, demikian tadi kita telah bersama dengan Cikgu Ulat Kain, Cikgu Sri Hidayah JB, Cikgu Asma Felbok, Cikgu Nurhani Syamsuddin, Cikgu Cak Adnan, Kak Lima, dan kita ucapkan terima kasih kepada cikgu-cikgu tadi yang telah menunjuk cara yang betul bagaimana untuk menghasilkan 6 jenis jahitan. Okey. Jadi, kalau ada di antara pelajar yang tak faham, boleh ulang main video tadi berkali-kali supaya kita dapat melengkapkan ilmu pengetahuan kita pada hari ini. Hari ini ada tugasan. Tugasan kita ialah pilih daripada 6 jenis jahitan tadi, pilihlah 2 atau 3. 2 tu minima, 3 tu maksima. Pilih 2 atau 3 jahitan. Ikut suka, nak pakai di fabrik kain pun boleh, ataupun nak jahit di kertas pun boleh. Dah dapat jahitan tersebut, potong elok-elok dan lengkapkan atau lekatkan kerja tangan anda ke dalam buku modul macam ni. Ambil yang ni, tampal. Lepas tu ambil gunting elok-elok, tampal pada buku panjang. Ambil lagi elok-elok, tampal pada buku panjang. Lepas tu siaplah kerja kita. Lekatkan elok-elok dan hantar buku tersebut. Sama ada tunggu sehingga waktu PKP tamat ataupun letakkan dalam bakul pembelajaran bila anda ke sekolah. Terima kasih. Jumpa lagi. Harap maaf apa yang kurang. Assalamualaikum.